Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat datang. Bertemu kita pada pagi ini dalam satu lagi sesi webinar anjuran Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA dengan topik perbincangan inovasi pelestarian alam sekitar. Saya Zurina Mota dari Unit Perancangan Strategik dan Hubungan Antarabangsa KASA akan bertindak sebagai moderator webinar yang dijangka akan berlangsung selama 1 jam setengah bermula 11 pagi hingga 12.30 tengah hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua para pendengar yang bersama-sama kita pada pagi ini. Untuk makluman semua, webinar kita sedang berlangsung melalui dua saluran utama iaitu FB Live KASA dan juga Zoom. Diharapkan agar para pendengar akan terus bersama kami sehingga ke akhir sesi dan semoga kita akan dapat manfaat melalui sesi perkongsian dari ahli panel dan mungkin sesi ini boleh dijadikan wadah untuk kita bertukar-tukar pendapat antara satu sama lain. Baiklah. Untuk sesi webinar kita pada hari ini, kita akan membincangkan satu topik yang pada saya amat menarik dan tidak kurang pentingnya iaitu inovasi pelestarian alam sekitar. Sebentar lagi kita akan membincangkan mengenai penyelesaian luar kotak ke arah pelestarian alam sekitar ataupun apa yang dipanggil sebagai out of the box solutions for environmental sustainability through open innovation, eco-innovation, citizen science, to name a few. Kita akan melihat dengan lebih dekat lagi mengenai kerangka inovasi ataupun innovation framework daripada pelbagai perspektif berbeza seperti apa yang dikatakan sebagai institutional, structured, open and citizen-based innovation, grassroots innovation yang melibatkan pelbagai pihak. Jika kita lihat kepada terma inovasi pelestarian itu sendiri, ia merujuk kepada satu jenis inovasi yang bertujuan untuk membangunkan produk, servis ataupun inisiatif lestari yang lebih hijau. Baiklah, topik inovasi pelestarian alam sekitar pada pagi ini akan dikupas oleh 4 orang ahli panel yang tidak asing lagi, terdiri daripada gabungan ahli akademik dan pembuat dasar yang pada saya amat berwibawa dalam bidang masing-masing. Selamat datang saya ucapkan kepada yang berbahagia Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, Ketua Setiausaha KASA, yang berbahagia Datuk Insinyur Dr. Haji Mat Nasir Mat Noor, Ketua Pengarah Institut Penyelidikan Air Kebangsaan Nahrim, yang berbahagia Profesor Insinyur Datin Laria Muhammad Siddiq, Profesor Institut Infrastruktur Tenaga Uniten dan akhir sekali Profesor Madya Dr. Zida Fatimah Muhammad, Profesor Madya di Fakulti Sains Universiti Malaya UM. Apa khabar Datuk Seri, Datuk, Datin dan Doktor? Sihat. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kita pada pagi ini. Untuk makluman semua ya, ke semua panelis kita termasuk saya baru saja menerima jemputan direct daripada Datuk Seri KSU pada hari Khamis. Dan Alhamdulillah hari ini kita dapat bersiaran pada pagi ini. Okey, walaupun kita tahu keempat-empat panel mempunyai latar belakang yang bersifat multidisciplinary, tetapi pada hari ini saya jangkakan Datuk Seri Zaini akan menyentuh gambaran menyeluruh mengenai inovasi pelestarian alam sekitar dari perspektif tabik urus negara kita. Datuk Nasir pula akan berkongsi mengenai hala tuju inovasi air kebangsaan 2040 yang sedang diimplementasikan di Nahrim. Datin Laria akan membawa kita kepada teknologi inovatif bagi meningkatkan keselamatan empangan dan pengurusan air, dan akhir sekali Dr. Zida akan berkongsikan topik menarik iaitu inovasi akar umbi ataupun grassroots innovation untuk kelestarian alam sekitar. Jadi jika kita rangkumkan kesemua perkongsian ini secara keseluruhannya, kita akan mengetengahkan perspektif yang berbeza-beza tetapi saling melengkapi terutamanya dari kacamata quadruple helix model yang merangkumi penglibatan kerajaan, universiti, industri dan juga orang awam sebagai ejen pelestarian. Kita terus saja ke format webinar pada pagi ini. Webinar kita terdiri daripada 3 pusingan utama iaitu yang pertama, pusingan pertama perkongsian selama 10 minit dari setiap panel. Pusingan yang kedua, sesi soal jawab dan perbincangan selama setengah jam, dan pusingan yang ketiga penutup dari setiap panel. Para pendengar boleh menulis soalan atau berkongsi pendapat di chat box dan ruangan komen FB. Saya akan cuba memantau soalan-soalan dan pendapat di kedua-dua platform insya-Allah. Baiklah, sebelum kita meneruskan webinar dengan pembentangan pertama, saya ingin kongsikan sedikit saja mengenai kepentingan inovasi dalam pelestarian alam sekitar. Okey, topik perbincangan kita pada hari ini sebenarnya amat dekat di hati saya kerana latar belakang saya sendiri adalah Business Models Innovation for Clean Technology. Semasa di universiti kita banyak menulis dan membincangkan tentang konsep open innovation dari perspektif ekonomi dan profitability, tetapi jarang sekali kita menyentuh secara langsung kepada agenda pelestarian alam sekitar. Untuk itu amat berpatutanlah topik perbincangan kita yang membawa konsep inovasi terbuka tidak semata-mata untuk mengaut keuntungan
tetapi juga yang paling penting untuk terus memelihara alam sekitar. Untuk makluman pendengar, open innovation adalah kaedah inovasi yang menggabungkan internal dan juga external know-how as well as tacit knowledge. It involves many actors that fall far outside the traditional supply chains. Sebagai contoh, inovasi dasar kerajaan yang melibatkan input dari pelbagai pihak seperti universiti, industri dan juga orang awam. Seingat saya dalam salah satu kelas yang saya hadiri yang disampaikan oleh Profesor Henry Chesbrough, ahli akademik yang mula-mula memperkenalkan terma open innovation ini, dua perkara yang ditekankan oleh beliau adalah yang pertama, in many countries, the concern of policymakers and academics were far apart, and this is where open innovation comes into play to reduce this gap. Yang keduanya, beliau berkata mengenai closed innovation dan open innovation. Many people in closed innovation space confine themselves and carry out a work in silos, in a self-contained innovative environment. However, those using open innovation methods rely both on the internal and external knowledge sources for their innovation strategies. These are the people who are deemed to be more successful. Jadi konsep sebeginilah yang ingin kita terapkan dalam agenda pelestarian negara kita. Untuk itu kita akan menjemput ahli panel untuk sesi pembentangan dan saya akan kongsikan terlebih dahulu sedikit latar belakang panel yang pertama. Walaupun ramai dah kenal, saya akan kongsikan juga sedikit latar belakang beliau. Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang. Beliau merupakan seorang pentadbir, jurutera alam sekitar dan ahli akademik dengan 30 tahun pengalaman dalam bidang pelestarian alam sekitar. Pernah dan sedang menjawat jawatan sebagai Ketua Setiausaha di 4 kementerian. Beliau juga telah menulis lebih daripada 40 buah buku ya. Sebagai Ketua Setiausaha KASA, Datuk Seri Zaini Ujang akan bercakap mengenai innovation in environmental sustainability. Dipersilakan Datuk Seri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan banyak-banyak terharu dengan penglibatan. Setiap kali kita buat webinar hari Sabtu ni, kita boleh dapat dalam 4,000-5,000 orang untuk bersama kita. Dan saya fikir ini adalah sesi kongsi ilmu. Kalau biasanya pada hari biasa non-PKP zone ataupun season, kita akan hadiri macam-macam lah, kuliah ke ataupun seminar. Tetapi sebabkan oleh PKP kita di rumah dan masa ni kita ruangkan untuk berfikir apakah yang perlu kita buat. Ketika Menteri Alam Sekitar dan Air yang melaporkan diri pada hari Isnin yang lalu, hari Rabu sebab hari Isnin tu angkat sumpah. Kami ada perbincangan dan perbincangan itulah bagaimana kita nak menyelesaikan masalah dan isu-isu berkaitan pelestarian sekitar ni secara non-konvensional. Kita tak nak lagi secara konvensional. Kalau konvensional ini tunggu duit daripada Kementerian Keuangan dan kita masuk dalam bajet tahunan dan sebagainya. Sedangkan climate change happening, pollution sentiasa berlaku. Flooding sekarang ni bukan sahaja monsoon flooding ya. Sekarang ni kita ada air daripada yang disebut sebagai debris flow ataupun orang kampung sebut tentang kepala air, disebabkan oleh batu-batu yang ada di kawasan pergunungan dan kawasan tanah tinggi itu telah runtuh. Jadi kita kena hadapi masalah ni. Kalau kita ikut kaedah biasa, memang kita memerlukan 3-4 tahun lagi untuk tindakan pertama dari segi fizikal, dari segi infrastruktur. Coastal erosion, water scarcity, geological hazard yang berlaku setiap masa. Jadi kalau kita lihat perkara ni, saya dah sebut banyak kali dengan rakan-rakan saya di kementerian bahawa kita kena lihat, kalau dulu contohnya sumber air yang paling banyak sekali ialah sumber air di mana sungai yang panjang, dan selalunya sungai panjang ni adalah sungai yang dalam sebuah negeri. Tapi kita lupa kebanyakan sungai-sungai besar kita juga adalah sungai yang memisahkan antara dua negeri. Untuk menjaga sensitiviti, kita tak buat apa-apa kat situ. Kita tak ambil air itu, takut negeri sebelah marah. Ya, dan ini berlaku di antara Kedah dengan Pulau Pinang. Isunya, dan of course ada latar yang cukup panjang. Tetapi kalau kita lihat sungai yang lain, Sungai Kerian, antara Perak dengan Pulau Pinang, Sungai Linggi antara Negeri Sembilan dan Melaka, ini adalah sumber air yang cukup banyak yang kita belum
gunakan sebaiknya. Jadi kita kena beralih daripada pemikiran biasa kepada yang lebih inovatif. Dan bagi saya, inovasi kita juga dari segi legal framework yang boleh kita buat macam-macam perkara. Contohnya apabila kita nak pastikan yang pelbagai pihak terlibat dalam pelbagai isu, kita mungkin buat perwakilan kuasa. Perwakilan kuasa yang ada sekarang ni saya fikir perlu dilihat dengan lebih mantap lagi lah, ya, supaya benar-benar diwakilkan kuasa, bukan hanya untuk bekerja bagi pihak kementerian ataupun jabatan tertentu. Business opportunities ni apa? Low carbon society. So there are plenty of issues that we have to deal with, and we cannot use our previous saya kata tak semualah, tapi sebahagian besar itu perlukan pendekatan yang lebih menyeluruh. Sebab kalau kita tengok untuk pelestarian alam sekitar ni, kita perlukan kepada polisi yang jelas. Dan polisi ini berkait dengan ecological needs. Apa yang diperlukan supaya tak banjir, apa yang diperlukan supaya cuaca kita ni tak begitu ketara perubahannya. Dan setiap kali banjir berlaku, saya akan melihat apakah taburan hujan dalam tempoh masa yang kita sukat. Kita ada lebih pada 1,400 Datuk Nasir, ya, tolak hujan dan melihat kepada tahap air di sungai 1,400. Jadi kita tahu di mana, dan contohnya di Yan dan di Kuala Muda baru ni kita ada 2 stesen telemetri kita di sana. We know exactly taburan hujan yang sangat tinggi. Jadi bagi masyarakat pula bertanya, selepas you tahu ni nak buat apa? Dan kalau kita tengok data itu agak mengejutkanlah, data-data yang dikemukakan. Contohnya pada kejadian hari 18 hari bulan Ogos yang lalu, taburan hujan ialah 178 mm dalam masa 6 jam. Barulah berlaku air sebesar itu. Tapi yang berlaku 2 hari lepas, 55 dalam masa 5 jam. 55 mm dalam masa 5 jam dah banjir dah. Kalaulah ini berlaku berpanjangan, maknanya masa depan ekotourism di kawasan itu akan menghadapi masalah besar lah. Sebab ini dianggap sebagai hujan lebat biasa. 10 mm sejam tu biasalah, Datuk Nasir. Jadi perkara-perkara itu kita mesti lihat dari segi ecological needs. Itu juga dengan hal-hal lain, contohnya yang kita, apakah peranan kita? Green tasking. Kita bukan hanya melihat peranan kerajaan, tapi peranan setiap masyarakat, sebab setiap masyarakat ada fungsi tersendiri. Saya juga nak berkongsi satu slide yang sangat penting saya rasa ni. Dalam inovasi ni, kita melihat peranan kerajaan tu ada, dan begitu juga dengan corporation, agensi ataupun industri, pihak swasta, ada peranan. Mereka boleh buat inovasi. Kalau mereka buat inovasi, dia melibatkan hal yang, kalau contohnya syarikat nak memperkenalkan sesuatu, kita kena ada pindaan kepada akta, kita kena ada dasar baru, and then kita ada compliance basis. Barulah dengan compliance requirement tu kita perlukan inovasi baru. Barulah contohnya kita ada infrastruktur yang baru. Contohnya nak buat sabur, nak buat stesen persampalan yang lebih banyak yang menggunakan public funding. Tetapi masyarakat secara individu, because of survival, untuk hidup, mereka buat inovasi yang pelbagai. Contohnya kenapa masyarakat saya di kampung ketika saya kecil-kecil dulu, kita minum air yang lebih bersih daripada sekarang, menggunakan telaga yang ada, contohnya. Selain daripada air sungai yang kita minum lah. That is survival. Cara nak korek telaga, mana nak korek telaga, itu ada kemahiran tempatan yang sukar diperolehi oleh tempat lain lah. Dan keadaan kita tak ada gadget-gadget yang ada, tak ada geological survey apa semua, orang yang buat tu dia gali saja dapat air yang jernih, ya. Tapi kalaulah citizen innovation kita ni tinggi, grassroots innovation kita ni tinggi, kita akan memperkayakan our green lifestyle, green market. Kalau kita tengok di tempat-tempat seperti Amerika, kerajaan Amerika ni satu ketika pemerintahan Presiden Trump dulu, mereka terkeluar daripada kerangka Paris Agreement. Tapi masyarakat yang saya kenal lah, rakan-rakan saya di beberapa tempat yang saya tahu, mereka sangat environmental friendly. Ya, dalam keadaan masyarakat mereka tidak begitu prihatin kepada isu-isu besar tentang perubahan iklim ketika itulah. Yang kita nak, bagaimana masing-masing mencari inovasi supaya green culture bercambah, supaya green growth bercambah, supaya low carbon society itu dapat kita adunkan.
Kalaulah kerajaan sahaja tanpa penyertaan masyarakat, nanti banyak perkara yang kita buat tu tak ada susulannya. Contoh satu ketika dulu, Datuk Nasir, mungkin 15 tahun, 20 tahun dulu, kita ada satu sungai, satu Sungai Satu Negeri. Satu sungai, satu negeri. Ya, kita buat macam-macamlah pembaikan. Persoalannya ialah kita tak boleh jadikan 10 sungai satu negeri. Sebab kebergantungan masyarakat kepada penglibatan kerajaan. Apa saja yang diperlukan, dananya mana? Berapa banyak? Kalau tak banyak, kita tak join. Kita tak boleh lah. Kalau kita minta buat gotong royong, ya, Datin Laria, okey, mana kemahnya nak buat, mana bajetnya, mana t-shirtnya dan sebagainya. Perkara itu bermain di pemikiran kita apabila kita nak buat sesuatu. Ya, tapi kita kalaulah masyarakat sendiri bertindak, ambil peranan yang lebih penting, sebab ini kawasan perumahan mereka, ini kawasan kediaman mereka, tanpa acara-acara yang mahal. Kita boleh buat setiap hari, kita boleh buat setiap minggu. Ya, dan ini akan kita buat besoklah di kampung Datuk Abu Bakar Baginda, belakang Putrajaya, Precinct 15 tu, berhampiran dengan Unit 10. Jadi saya nak sebutkan, untuk berbuat inovasi ni, kita telah develop, masa saya di TM tu, kita telah develop prinsipal yang sangat penting, iaitu ABCDEF Innovation Principle. Nombor 1, area of concern. Apa benda yang kita nak innovate tu? Yang keduanya, siapa yang benefit? Ini sangat penting. Kalaulah tak nampak benefit tu kepada masyarakat, masyarakat tak akan ambil berat perkara tersebut. Jadi kita kena bagi tahu, kalau kita bersihkan kawasan Sungai Abu Bakar Baginda, di Sungai Air Hitam di Kampung Abu Bakar Baginda, benefit nombor 1 ialah penduduk kampung tu. Jangan cerita tentang orang lain dulu. Yang ketiganya ialah championnya siapa? Kita kena cari championnya ialah penduduk-penduduk, imam masjid, ketua kampung dan sebagainya lah. And do it. Ini sangat penting. Jangan kita duk bincang panjang sangat. Sebab itulah kalau siapa yang biasa bersama dengan saya melihat implementation itu sangat penting. Do it. Itulah perkara yang saya selalu sebutkan. And empower. Kita jangan hanya kata, okay, ini mesti dapat kebenaran daripada kementerian ini, jabatan ini dan sebagainya. Kita empower komiti dan sebagainya. Dan kita dapat feedback. Jadi kalaulah kita tengok, ini denai sungai, saya bagi satu contoh. Banyak projek yang kita rasa lebih inovatif yang kita kena buat. Contohnya kita nak buat taps, takungan air pinggiran sungai, sebab kita tak boleh lagi buat empangan biasa yang Profesor Lariah akan cakap nantilah, beliau expert dalam bidang tu. Ini adalah denai sungai di Kyoto dan di banyak tempat dalam dunia. Kalau kita pergi ke tempat ni 30 tahun dulu ataupun 35 tahun dulu, tak secantik ini. Orang tak datang. Ni kawasan yang sangat berwarna disebabkan oleh warna kimono yang diwarnakan pada hari itu. Pada tahun 1970-an. Pertama kali saya pergi tempat ni tahun 1986, host saya tak bawa pun tempat ni. Ya. Tapi apabila saya pergi 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, host saya akan ajak saya minum tepi ni, makan tepi ni, menghadap tempat ni. Ya. Dan kita tahu bahawa ciri utama Sungai Denai ni, denai sungai ni adalah mendekatkan masyarakat, kebaikannya mendekatkan masyarakat kepada sumber air. Dia tahu inilah sumber air minuman saya. Dia menjadi citra bangsa. Orang datang ke Kyoto mesti pergi tempat ni, nak tengok kecantikan keindahan sungai. Kita juga boleh pantau alam ekosistem alam sekitar. Semalam ada berlaku pencemaran dan kita telah kenal pasti siapa yang menyebabkan pencemaran di Sungai Semenyih tersebut. And cara yang kita nak buat sekarang ni, selain daripada kita buat pemantauan berkala dan automatik, kita nak buat denai kawasan tu. Kita dah start denai, tapi kita kena buat panjang lagi. Sebab jaringan tu memerlukan lebih kurang dalam 40 ke 50 km ni, Datuk Nasir. You kena fikirkan, Datuk Nasir, macam mana kita nak buat denai yang mudah dan murah yang cepat. Jadi kalau bayangkan Sungai Semenyih dan Sungai Langat tu orang selalu hari-hari lalu sini, siapa yang mencemarkan sungai tu semua orang tahu. Kalaulah waktu pencemaran tu berlaku cepat, kita dapat tahu, dapat tangkap right-handed. Dan inilah perkara-perkara yang saya rasa inovasi yang simple tetapi manfaatnya sangat besar kepada masyarakat. Saya berhenti kat situ dulu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Terima kasih Datuk Sri. Betul-betul 10 minit. Kepuasan tadi pada saya amat padat namun menarik mengenai innovation, environmental sustainability. Kalau saya boleh ulang semula 3 poin utama yang
saya rasa amat penting yang Datuk Sri Zaini kongsikan seperti tadi adalah yang pertama, kita harus beralih kepada inovasi yang berbentuk non-konvensional kerana ianya amat diperlukan untuk menyelesaikan masalah alam sekitar dengan lebih efisien dan efektif. Yang keduanya, inovasi dari sudut legal framework, business opportunities perlu dilihat dan setiap industri, ahli akademik dan masyarakat ada fungsi masing-masing dalam melestarikan negara. Sebenarnya trigger untuk inovasi pelestarian ini boleh juga berpunca dari akar umbi yang bermula daripada keperluan yang mendesak, dan perkara ini adalah satu perkara yang boleh dijadikan sebagai budaya. Dan yang terakhir sekali yang saya rasa amat penting yang Datuk Sri Zaini kongsikan adalah dalam berinovasi ada 3 perkara penting, iaitu area of concern, beneficiaries dan champion. We just have to do it and empower. Jadi saya rasa itulah antara poin-poin penting yang dikongsikan Datuk Sri tadi. Seterusnya kita akan menjemput panel yang kedua, iaitu yang berbahagia Datuk Insinyur Dr. Haji Mat Nasir Mat Noor, KP Nahrin, yang akan berkongsikan mengenai satu roadmap penting negara kita yang telah dirangka dan diterajui oleh Nahrin, iaitu Hala 7 Inovasi Air Kebangsaan 2040. Sebelum itu sedikit latar belakang panel. Datuk Nasir dilantik sebagai KP Nahrin sejak 2019. Antara pengalaman lain beliau adalah bertugas sebagai KP Jabatan Pengairan dan Saliran. Kelulusan tertinggi Datuk Nasir adalah PhD in Civil Engineering dari Tottori University Jepun pada 2002. Beliau juga adalah Certified Professionals Erosion and Sediment Control. Untuk itu saya persilakan Datuk Nasir. Saya minta urus setia untuk kongsikan slide pembentangan. Terima kasih. Terima kasih Moderator Dr. Jorina. Yang bahagia Dr. CKSU, Profesor Datin Nariah, Profesor Zida, para pendengar hadirin sekalian. Untuk ini belakang sikit, first slide. Ini slide kedua. Yang pertama, tak ada? Okey. Okey, kita slide ini sebenarnya baru siap malam tadi. Asalnya slide very, orang kata square, ikut row and column style. Jadi saya terima kasih kepada Cik Syida, kepada Nahrin bantu kami siapkan malam tadi. Jadi kalau ada pemotolan mungkin Datuk KSU pun boleh tegur ni. Okey, sebenarnya kami asal idea pada Datuk KSU juga. Kami bentang pada High Tech Nation Council dapat kelulusan. Dan sebelum tu ada bengkel. ASM juga membantu kami, Academy Science Malaysia, 3 pakar. Dan dalam bengkel setelah High Tech Nation Council, Datuk KSU dibentang ke National Science Council, Majlis Sains Negara, sebagai kertas makluman. InsyaAllah dimaklumkan dalam bulan ini atau bulan depan Datuk KSU bentang lagi sekali sebagai pertimbangan di National Science Council untuk finalize. Itu dimaklumkan. Kami mesti tunggu tarikh. Okey, dalam bentuk kitaran air, kita lihat pertama sekali kita tengok pada hujan. Hujan, kita tahu pengurusan air ribut. Ikut kalau di BP, dalam bahasa dia panggil pengurusan air ribut atau stormwater management. Ada yang kata elok pengurusan air larian hujan dan sebagainya. Tapi kita ikutlah pada DBP. Jika kita tak kawal pengurusan air ribut, akan jadi bencana seperti banjir yang berlaku, tanah runtuh, kemarau, banyak berlaku sekarang. Dan air ini kita boleh simpan dalam sungai, tasik semula jadi, atau kolam tangkupan banjir, tangkupan air, atau pinggiran sungai, tangkupan air bawah tanah. Ya, gambar yang bawah tadi, air merah tu. And then kita start kepada sudah tu untuk mengguna pakai, kita masuk ke LRA, disedut daripada pada sungai boleh, ataupun pada kolam tangkupan tap sebagainya, empangan, dan pada LRA akan pergi pada industri dan perumahan. Dalam sudut ini pembangunan kita menekankan pada konsep MASMA, ya. Siasatan masyarakat, this is a solution. A lot of problem saya lihat, saya dah MASMA 5-6 tahun, dah tak pakai, create a lot of problems later on. Banjir sana sini, tanah runtuh, erosion problem, ya, pencemaran sebagainya, itu guna MASMA. MASMA is a solution to a lot of problems going to happen. Okay, after that kita pergi ke aero biru tu, kita ada 2 pada sini. Yang saya selalu sebut itu, iaitu kumpulan air kumpulan tanpa najis, ya, iaitu air basuhan. Di river of life system di kawasan Masjid Jamek, kita pasang interceptor. Jadi interceptor ni tugas ditangkap air kumpulan tanpa najis, ya, salage water atau grey water. Sama ada kita treat gunakan wetlands atau guna river water treatment plant, RWTP, banyak di kawasan-kawasan river of life. Jadi air pada sini kita gunakan, kalau di Masjid Jamek tu ada kolam biru,
Jadi kolam biru tu, slide hilang. Boleh masuk balik slide. Okay, jadi kolam biru tu air telah dirawat daripada salin water ataupun kubatan penajis tu digunakan untuk water features ataupun blue pond di depan Masjid Jamek. Ataupun air tu kalau kita tak gunakan untuk landscape sebagainya, kita boleh masuk balik pada logik kumbahan AIWK untuk diproses semula. Kalau kita tengok arrow hitam tu akan keluar pada industri atau kumbahan dia black water. Itu kita cadang dan gunakan sebagai air tebus guna dan dipusingkan balik untuk penggunaan air bukan minuman atau dimasuk semula kepada kolam tapungan, ya. Dan ada juga air lawatan daripada air laut, itu desalination. Desalination ni very expensive lagi. Mungkin future kawasan-kawasan pulau, tepi-tepi pesisiran pantai boleh diguna pakai menggunakan pelbagai teknologi yang kita boleh fikirkan nanti. Mungkin selain daripada solar, renewable energy seperti turbine atau wave turbine dan sebagainya. Itu adalah antara kajian yang kita tengah buat. Okey, kita lihat sebenarnya daripada sini ada 4 program utama setelah kita berbengkel. Pertama sekali sungai yang bersih. Banyak sungai bersih atau CR atau Clean River atas kiri tu warna merah. Pertama sekali kita ambang bau ke aplikasi portal sistem pemantau peningkatan water quality berkait rapat dengan pemantauan. This why we have a lot of outdoor problem sebagainya, kita pencemaran masuk sungai. Eloklah dengan ada DSK yang di bawah Datuk CKHU, kita dapat melihat, ya, ada komuniti bantu kita mengenal pasti memberitahu masalah-masalah yang terdapat dalam sepanjang sungai. And dalam sungai yang bersih ini jelas sekali adalah penerapan apa jenis emerging pollution akan datang. Masuklah macam AMR, antiviral, micro resistant, and then atau NDC atau endocrine disruption chemical, ya, ataupun microplastik. Dan di bawah tu yang kuning ada reserve margin. Untuk menambah reserve margin, ada 2 reserve margin. Pertama tu nak tambah air mentah, raw water. Yang keduanya adalah air terawat. Kalau kita tengok grade air negara macam Datuk saya selalu sebut atau air tebus guna itu sebenarnya adalah untuk menambahkan reserve margin untuk air terawat. Penggunaan air hujan termasuk dalam reserve terawat, simpanan air bawah tanah. Sebenarnya separa air terawat. Kita tak nak air yang tak begitu bersih dalam simpanan air bawah tanah. Once kalau dah masuk nak repercussion dia agak difficult kalau kita nak repair balik, ya. And then air pintar, keusahawanan PKS tempat mana kita nak create atau industri pihak swasta membantu. Macam mana kita nak invent water saving devices, pump, pipe, shower dan sebagainya. Tenaga boleh diperbarui, contohnya turbine, wave energy punya turbine dan sebagainya. This is another thing that we are thinking at this moment. Next one, risiko bencana, ini banyak. Itu saya ada sebut tadi. Contohnya IR 4.0 yang ada dalam GPS Program atau NAWAP tu, program-program Ramadan banjir sebagainya, banyak berkisar kepada monsun punya flood. Any flash flood ataupun apa yang terjadi landslide problem di Jerai tu, belum ada sistem lagi. Itu kita akan way forward kena tengok macam mana kaedah nak buat. Adakah pakai machine learning technique atau historical flood sebagainya boleh membantu? Kena ulang balik Datuk. Istilah tu kena ulang balik. Yang mana? Yang pasal flash flood tak ada lagi. Flash flood belum ada. Banyak di negara-negara Europe ataupun di Taiwan gunakan machine learning technique ataupun digunakan historical flood. Historical flood tu sensor tu, once dia dah touch dia boleh agak lah. Historical flood yang mana datang? Sebab contohnya kalau kita guna monsun, biasanya 2-3 hari kita dah dapat predict. Hujan nak datang dan kita boleh predict flood akan naik bagaimana. Tetapi untuk flash flood yang datang very sudden ataupun yang berlaku di Gunung Jerai itu, is very difficult nak ramal. Ya. Susah. That's why kita need different method yang ada sekarang, yang ada di JPS. That's why dalam mesyuarat ICT tempoh hari JPS ada nak bangunkan jenis machine learning punya flash flood software and system tu sendiri. That's a way forward. Yeah.
And then sistem bersepadu sungai, tasik, pantai, ini satu sistem kita nak combine masalah, contohnya nak jaga sungai ke pantai bersekali. Jadi kalau pasir sungai tak masuk ke pantai, it create a lot of problem to the ocean problem. Dalam sudut ini kita ada lihat berbagai jenis daripada negara luar, daripada beach nourishment jenis macam mana nak guna pakai. Supaya kerajaan tidak perlu berbelanja terlalu mahal. Waktu banyak 1 kilometer contohnya dekat 10 juta, 20 juta untuk selesaikan masalah habisan pantai. Dan kemudian ada kawalan banjir. Kawalan banjir ni kita pertamanya kita, as I said, must smart. We must use it properly. And then satu lagi yang saya sebut sabur. Sabur adalah teknik baru. Walaupun sabur pernah digunakan pakai zaman British, tapi ada sabur jenis tertutup. Ya, jadi sabur jenis terbuka, slit atau jenis terbuka dan juga jenis poros. Ya, saya ada gambar ni. Perlu digunakan pakai dipasang di dalam negara. Supaya apa? Bukan dia batu ataupun sedimen, pasir, lumpur kita boleh tahan, tetapi kayu-kayan yang banyak merosakkan harta dan nyawa. Hari sekali perbaikan Pak Ab ni dah kita refer pada CEO Cik Hadi, ada dua perkara, iaitu satu nak jadikan Pak Ab sebagai satu bank air, macam bank pembangunan, bank pertanian. Dan yang keduanya adalah untuk mewujudkan satu jenis sukuk air. Jadi pembiayaan boleh digunakan sukuk. Dan Pak Ab tu bolehlah sustainably financial. Dan next one. Terima kasih, ada 1 minit lagi ya. Oh, bukan sebelum. Contoh. Bahan pencemar baru tu saya belakang, ya. Ini mikroplastik, penggunaan sensor pun kita buat bekerja dengan dengan UMP. Ini teknologi sabur yang saya sebut tadi. Jenis poros ni belum pasang di Malaysia. Di Jepun dia dah ada akta sabur 1897, 1897 dah ada 50,000 pasang. Itu 1,000 selalu sebut banyak kali, more than 50,000. And dia banyak event, kat 1,000 event per year. And then drone, ikan robotik, ini tempat-tempat yang banyak masalah macam mana kita boleh cuba letak. And then NHIDA satu sistem unik, big data analytic. The only one in the country, the first one who attempted berjaya bersama mampu, dan engine ni MIMOS yang dulu pasang. It's 50 times faster than normal engine. Untuk makluman tu saya, contoh yang turun jerai tu, data yang turun jatuh disebut tadi 55 mm, NHIDA uncurkan lebih kurang 60, jadi tak jauh tu sih. Bila saya semak balik. Dan sen motor dia yang kanan kali tu. Sen motor di kaedah baru, motor pasir, di Belanda punya guna pakai, pasir-pasir dirombok satu tempat and we let the action, wave action atau current action of the sea nak taburkan pasir. Jadi jimat sikit duit. Di Belanda buat gitu. Sebelum selepas. Mana dia ada bukit-bukit pasir dia letak sepanjang pantai. Dan bergantung pada dominant wave tu akan current tu akan menaburkan pasir sepanjang pantai. Itu kaedah yang digunakan pakai sekarang. Dia lebih jimat. Dah sekali di Langkawi contoh simpenan air bawah tanah tu, itu kaedah baru. Pada kita simpan di permukaan, dia simpan air bawah tanah. Dan sini kaedah ni banyak guna di Jepun, di Middle East, di US dan di Europe. Australia banyak sekali digunakan. Okey, itu aja untuk saya, untuk Dr. Jordina untuk kali ini. Okay, terima kasih Datuk Nasir atas perkongsian yang amat menarik mengenai Hala 7 inovasi air negara kita. Kalau saya boleh ulang semula beberapa poin penting daripada Datuk Nasir tadi. Yang pertama, antara program utama Hala 7 inovasi air 2021-2040 adalah program sungai bersih, inisiatif denai sungai kebangsaan, monitoring of emerging pollution dan usaha untuk meningkatkan reserve margin negara kita. Yang keduanya adalah kepentingan penlibatan pihak swasta dalam water saving devices dan kolaborasi lain. Antara inovasi untuk mengatasi flash flood yang sedang kita lihat adalah machine learning dan juga historical flood.
kita perlu melihat lebih banyak lagi contoh-contoh inovasi negara luar ataupun best practices yang boleh kita bawa ke negara ini, dan ini adalah merupakan elemen utama dalam konsep open innovation. Seterusnya kita akan menjemput panel yang ketiga yang berbahagia Datin Profesor Insinyur Dr. Laria Muhammad Siddiq yang akan berkongsi mengenai innovative technologies for enhancing dam safety and water management. Sedikit latar belakang panel, Datin Laria merupakan profesor di Institut Infrastruktur Tenaga UNITEN, berkelulusan PhD in Civil Engineering dari Kyoto University, Jepun. Beliau juga adalah Ketua Sustainable Technology and Environment Group STEG dan Ketua Strategic Planning at the Institute of Energy Infrastructure EIEI di UNITEN. Mempunyai lebih 32 tahun pengalaman dalam bidang akademik dan perundingan seperti hidrologi dan pengurusan air. Untuk itu dijemput Datin Laria bagi sesi perkongsian seterusnya. Okey, terima kasih Dr. Regina sebagai moderator dalam webinar ini. Izinkan saya untuk berkongsi slide. Sekejap ya. Boleh nampak kah? Nampak. Boleh. Sikit je. Okay, let me... Sekejap. It's a full screen ke sekarang? Tak lagi Datin. Tak Yang lagi. full screen ke? Sekejap. Yes, Sudah? Okay. Okay. Alright, thank you very much. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pada semua. Yang berbahagia Datuk Seri KSU, Datuk Dr. Nasir dan juga Associate Professor Dr. Zida dan semua yang join webinar ni. Saya nak ucapkan terima kasih jugalah kepada Datuk Seri kerana telah sudi menjemput saya sebagai one of the speaker untuk bersama-sama membincangkan tajuk yang sangat penting dan relevan berkaitan dengan pelestarian alam sekitar. So saya akan bercakap berkaitan isu dan inovasi struktur takungan air, water storages, specifically on the dam, dan juga mungkin saya akan highlight on the taps ataupun takungan air pinggiran sungai, dan juga mungkin saya akan sharekan our experience lah berkaitan dengan seperti Datuk cakap tadi lah projek DSK Kampung Datuk Abu Bakar Baginda, ya. So untuk makluman semua, memang di UNITEN ni, sebab saya from UNITEN, kami memang mengaplikasikan quadruple helix lah. Itu antara kerjasama yang seperti kita selalu nyatakan antara kerajaan, swasta, universiti, NGO, dan sekarang kita nak dengan environment sekali. Jadi kita nak, oleh itu saya nak cerita sikit lah tentang MyCoal di sini. Sebab MyCoal merupakan satu platform yang kita gunakan lah untuk kita mendekatkan diri kita pada sektor empangan. Ya, jadi untuk itu saya terangkan sikit, iaitu Malaysia ni adalah member countries daripada 101 negara yang menjadi member countries kepada ICOL. ICOL adalah International Commission on Large Dam. So currently ada 101 ICOL member countries. It is very important for us to ties with them because kita nak memastikan bahawa standard yang kita guna adalah at par dengan apa yang dekat international. At the moment kita ada Malaysian Dam Safety Management Guideline, but banyak lagi yang perlu dilakukan, terutamanya topik-topik ataupun standard yang sangat spesifik, ya. Contohnya macam EIP, EAP, Emergency Action Plan, what not. So at the moment kita ada dalam MyDam, tapi kita perlu untuk lebih detailkan lagi supaya nanti semua dam owner ataupun dam operator mudah untuk menggunakan all these guidelines sebagai dia punya reference. So with that, we actually work together with ICOL, dan we have vision dekat MyCoal ni. We build a future in which all dams are safe, well managed and benefit society. Pada masa yang sama, kita nak encourage cooperation, advance technical knowledge and build competence related to dam in Malaysia. So currently kita ada 9 ICOL Technical Committee. Kita ada we targeted to have about 300 dam engineers to be certified by 2025. We have a training courses currently on the certification on the dam safety inspector. We're supporting data kuasa khas kawasan struktur empangan di KASA. We are actually organizing the conference ISDSME 2019
pertama kali di Malaysia, dan we managed to bring all the experts, so we hope that we can do that next year. We continue to come up dengan bulletin yang saya cakap tadi, that is a very specific detailed design and whatnot, or standard, at the same to support the MyDam. Dan juga itu support di National Water Resources Council and whatnot. So walaupun baru saja activate dan kita baru aja selesai kita punya HMR itu, yang ketiga, kita telah pun menganjurkan lebih 14 webinar, 7 training course, 2 book publication, 3 MOU with the Canadian and also with Iranian and also INACOL. In Indonesia is very active, kan? Dia orang sangat advance sebenarnya, dan we have to work with them. Kita sebab kita pernah dorman selama 14 tahun, so we have to actually be visible and strengthen our networking with all these member countries lah. Okay, and at the same time we also have 7 international program, and one of CSR yang kita terlibat currently adalah dengan Denai Sungai Kebangsaan jugalah. Okay, let me the next one. So this is very important. Kalau kita tengok when we talk about the water storages, kita berbalik kepada tajuk ini, empangan. Empangan merupakan satu struktur ataupun halangan yang merentangi air yang mengalir dan menghasilkan takuan air ataupun tasik. This is where we have the catchment area that actually contribute to the reservoir. Finally, we have the dam structure, and we have the downstream river. And now kita talking about when we actually contain the water, then that dam tu ataupun empangan itu ada banyak dia punya fungsi. Dan sekarang ni kita talking about kita tak nak dekat upstream ataupun hulu. We are talking about what are the other sources ataupun storages that we can think. Itu adalah taps lah, yang tapuan air pinggan sungai, ORAS, ORS and whatnot. Sebab kita nak make sure that we can actually use whatever the available mungkin daripada kita punya mining pond, itu pun kita boleh gunakan untuk kita store air dan sebagainya, dan itu boleh digunakan untuk sebagai satu struktur yang digunakan untuk flood mitigation dan juga untuk water supply. So when we kalau kita tengok ni, maknanya daripada upstream to the downstream, so kita lihat kat Malaysia ada 14 dam, dan these are the issues sekarang ni that we actually facing lah, antaranya encroachment, high activity juga investigation at the dam, especially dekat Sutawaka Dam. And then begitu juga everything is actually going to our reservoir. And then we talk about the climate change. This is very important. That's the reason why if we can forecast rainfall, we can also forecast the inflow coming in that can help in the decision making of the dam operator, sama ada nak release air dan sebagainya, dan juga help them to come out very optimum in terms of dia punya water management. And bila masa dan the right time, the volume dan nak release, walaupun memang dah ada dia punya outlet structure one. Yang di dam structure ni, dia sangat satu isu yang sangat penting lah. Our dam ni 100 tempat. Daripada 100 tempat tu juga kita ada lebih kurang 40% now is more than 50 years. Sebab kebanyakan dam dibina pada tahun 80 hingga tahun 1990. And then bila berlaku aging ni, banyaklah risiko yang akan boleh berlaku. So this is another challenge lah, the aging dam, and then come to operation maintenance issues. Then of course we can see many cracks or whatnot if is not capable to sustain when it's seismic ataupun earthquake berlaku. Dan itu juga satu challenge to us as well. Dan the lack of adequacy in terms of early warning system, bukan saja macam Datuk Sri dan juga Datuk Nasir cakap tadi, that we need to have the information fast so that we can actually take action, but that one is also very important for us to all the dam operator and whatnot, because kalau sekarang ni kita melihat hujan yang lebat berlaku pada tahun 2014 dalam masa 10 hari di Gunung Gagal 188 mm, yang lebih kurang about 50% of 4,000 meter hujan tahunan. Itu pun kita melihat betapa dahsyatnya kerosakan yang telah berlaku, berapa banyak nyawa yang telah meninggal dan sebagainya. Tapi bayangkan kalau any of this empangan ataupun dam ni pecah, lagilah disastrous. So that's the reason why it is very important we talk about the dam safety, something yang mungkin orang tak berapa berikan penekanan. Kita tak nak pergi kepada incident based driven, tapi kita nak pergi pada sustainability based driven. So we talk about safety here. So that's the reason why I think Michael is actually promoting that.
Dan pada masa yang sama kita melihat juga funding is maybe one of the very important. Kalau kita ada satu National Dam Safety Program, banyak kalau di negara lain, terutama US and whatnot, dia memang ada satu special program lah specific on that yang manage all the dam di negara masing-masing, walaupun the owner berbeza, tapi ada satu big program lah di bawah satu kementerian dan sebagainya. Dan kalau di INACOL di Indonesia, mereka punya Dam Safety Commission lah. Okay. And then satu lagi, of course, is when it's aging, and we talk about hydromechanical punya failure, what not that possible to happen. And then satu lagi sangat penting ialah we need to have a very competent dam operators lah. And then finally at the downstream, dulu tak ada penduduk, sekarang dah ramai penduduk. Dulu tak urbanized. And then itu salah satu challenge to us lah, sebab kita menentukan classification of our dam adalah berdasarkan pada population at risk. The numbers is more than 100, that is a high hazard and whatnot. Dan apakah tindakan perlu ambil berdasarkan the classification of that. Itu semua ada dalam MyDam lah. I think dam owner operator dia tahu dan mereka perlulah mengikut, walaupun sebelum ada lagi ATA yang mewajibkan. Dan yang paling penting ialah the community, yang kita kena pastikan bahawa bukan sekadar dam itu adalah selamat, empangan selamat, penduduk kat bawah itu adalah paling penting adalah selamat. Sebab tu program emergency management planning, EAP sangat penting. Dan TAPS adalah satu option di mana bila kita nak mengurangkan pembinaan empangan di bahagian hulu, kecuali kalau macam Nenggiri is maybe is a different case lah, sebab bila berlakunya banjir yang sangat teruk pada tahun 2014, mungkin that can be one of the solution. Dan sebenarnya saya difahamkan pihak TMB dah lama juga sebenarnya untuk membina Nenggiri dam tu kan. Jadi mungkin it's a dual function. So dam itu bukan untuk satu fungsi saja, tapi ada banyak fungsi. Saya juga nak menyatakan bahawa contohnya bila pembinaan empangan Kenyir, kita melihat adanya Tasik Kenyir, dan Tasik Kenyir ni merupakan satu empangan buatan manusia yang bukan sahaja menjana kawasan elektrik, tapi dia mempunyai kawasan tangkungan air seluas 38,000 hektar. Dan pada masa yang sama juga dia telah menyebabkan begitu pesat perkembangan sektor pelancangan dan ekonomi dan sebagainya. Ada banyak air terjun kat situ, ada banyak pulau-pulau kecil 300. So these are all we balance balik lah kepada di environment, dan juga again we're talking about generation of economy and whatnot. Satu lagi sebelum saya teruskan the next slide. Satu minit lagi Datuk. Lajunya. Okay, pada masa yang sama juga saya nak nyatakan bahawa bila kita tahu bahawa the challenge yang tadi climate change, the population, aging and whatnot, so we need to have R&D to support that, and at the same time we need to have a very structured training program lah. So to ensure that all whoever stakeholder, dam owner operator, dia akan very competent. Yeah, so these are the area yang we have to consider lah in terms of sustainable dam and reservoir management, dam safety management and governance, dam bridge modeling, dam break assessment, flood making, what are safety review, sebab requirement dalam MyDam juga untuk high hazard dam 5 to 7 years kena buat dam safety review whatnot, dam breach assessment, and now people are going from the design base kepada risk base. Because risk-based can help in decision making in the management of the dam. So that is something new in terms of innovation lah. Dam health monitoring, we're talking about instrumentation. So this banyak lagi inovasi yang kita boleh buat kat situ. Advanced technology in dam construction material, the product, instrumentation, diagnostic and services. We're talking about sedimentation juga. There's many sabo-dam can be one of the option to manage the sediment. Contohnya di Cameron Highland. Operation maintenance, emergency management planning, and the EAP, maybe we can use app or whatnot in order to inform penduduk dan sebagainya. On major rehabilitation, ini sangat penting, ini merupakan salah satu komponen dalam MyDam yang kita selalu kadang lupa, dan we have to work together with the people in finance, economy and whatnot, because this relate to risk reduction investment. So especially dam owner like TNB for example, all this affect dia punya P&L and whatnot, so these are very important. Okay, so yang bawah ni just nak tunjukkan beberapa innovation project lah. Antaranya adalah risk informed decision making yang kita involve sendiri untuk TMB density program, and kita ada high impact weather and impact based forecasting yang Datuk mention tadi yang berkaitan dengan machine learning whatnot. Actually our team is actually involved together with JPS and NACMA
And we actually develop based on the machine learning on the impact-based forecasting and the IPF. So it's very fast. Dan itu merupakan satu innovation yang memang kita punya team sendiri yang develop that, because other country, because that one is between the UK Met and the regional, and also NACMA, JPS, Met, NARIM, yeah. And then Uniton being invited to join. So we have developed that. So kita merasakan itu salah satu solution lah, impact-based forecasting warning services. We hope that can drive action which save life and protect property and the livelihood. And it's interesting because it's a different way, but kita think about the impact to the people. So it's a different approach. So we have developed, and now I think we are working together untuk develop sekarang kita dah develop dia punya tools or the algorithm. So sekarang kita nak jadikan dia sebagai satu software. We are working on that as well lah, together with JPS. Okay, other than that, inflow forecasting ni memang dah ada dekat ni salah satu Boleh innovation. sambung nanti tak? Ni kita masa dah habis tamat. masa. Ya. Nanti kita sambung sesi. Okey, sambung kemudian. Ya. Okay, Dato'. Thank you. Tak habis masa kita. Okey, terima kasih Datin Laria. Ya. Kita akan sambung pusingan ketiga nanti. Kalau saya boleh ulang sedikit saja poin penting Datin Laria tadi, dalam berinovasi ke arah alam sekitar yang lebih lestari, konsep quadruple helix model ni penting, di mana kerajaan, swasta, NGO dan akademik perlu dilibatkan. Yang keduanya, conventionally water storage kita adalah bentuk empangan yang sekarang ini ada banyak isu dan cabaran. Hari ini kita telah went beyond conventional water storage seperti melalui taps, takungan air pinggir sungai dan struktur-struktur lain, both design based dan risk based innovation. Isu dam safety dan aging dam ni amat penting, dan di sinilah peranan R&D dan juga training program MyCall penting untuk menyelesaikan isu ini. Okey, seterusnya kita akan menjemput panel terakhir yang berusaha Profesor Madya Dr. Zida Fatimah Muhammad yang akan berkongsikan mengenai peranan masyarakat dalam inovasi pelestarian. Tajuk pembentangan beliau adalah inovasi akar umbi untuk kelestarian alam sekitar. Sebelum itu sedikit latar belakang panel. Dr. Zida Fatimah Muhammad merupakan Profesor Madya Fakulti Sains Universiti Malaya. Kelulusan tertinggi adalah PhD in Science and Technology Policy University of Sussex, UK. Sejak bergelar pelajar di sehingga hari ini, beliau telah bergiat aktif dalam pelbagai program pelestarian di dalam dan luar universiti dan di pelbagai peringkat. Beliau juga merupakan pengasas bersama Sustainability and Community Center dan mengetuai Campus Sustainability Living Lab, the Water Warriors. Dijemput Dr. Zida untuk sesi perkongsian yang terakhir pada hari ini. Okay, terima kasih Dr. Zrina. Saya kongsikan skrin saya ya. Okey. Boleh nampak? Boleh, kena full screen. Okay. Yeah? Is it okay now? Okay, Okay, alright. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih Dr. Zrina di atas pengenalan tadi. Terima kasih juga kepada pihak KASA di atas jemputan, dan saya amat berbesar hatilah berada bersama barisan panelis yang begitu dihormati, Datuk Sri Zaini, Datuk Dr. Haji Nasir dan Prof. Datin Laria. Bagi berjimatkan masa, saya akan terus kepada topik saya hari ini, iaitu inovasi akar umbi untuk pelestarian alam kita. Jadi kenapa inovasi akar umbi? Ini adalah berdasarkan kepada pengalaman saya sendiri, lebih kurang 12 tahun bersama rakan-rakan seperjuangan dalam gerakan kelestarian kampus di Universiti Malaya. So it's based on our own experience doing this work. Jadi kami bermula sebagai gerakan akar umbi di kalangan staf dan pelajar di kampus and we call ourselves Cares, dan kini alhamdulillah kami telah berjaya sikit sebanyak dalam menjadikan kampus sebagai kampus yang lebih lestari. Kalau diikutkan ranking pinjauan kampus antarabangsa UI Green Matrix, kami telah berjaya menonjakkan kedudukan kami daripada nombor lebih kurang 300 lebih kurang pada tahun 8 tahun yang lepas. Kini kami telah berada di kedudukan 32 di dunia. Dan strategi yang digunakan oleh kampus adalah agak unik, di mana kami menggunakan pendekatan inovasi akar umbi rather than top down dalam usaha kelestarian ni. Ini adalah kerana keperluan meruncing pihak pentadbiran atasan juga arahan daripada kerajaan sendiri untuk melonjakkan kedudukan ke pesada antarabangsa dalam ranking konvensional. Jadi tumpuan adalah lebih kepada ke situlah. Jadi kami akademik yang bekerja dalam bidang alam sekitar, yang prihatin tentang alam sekitar, perlu mencari jalan yang lebih kreatif untuk membantu pihak pentadbiran untuk melihat bagaimana pelestarian alam sekitar boleh bergerak seiring dengan keperluan untuk kekal sebagai universiti yang terbaik dari segi konvensionalnya.
Jadi nak tak nak, we had to be an activist atau NGO dalam kampus. So apakah inovasi akar umbi? Secara akademiknya ia ditaktifkan sebagai inovasi yang dipelopori oleh komuniti akar umbi untuk kelestarian setempat. Dan ini terdiri daripada rangkaian aktivis komuniti atau organisasi dalam mencari solusi baru bagi menyelesaikan masalah kelestarian berdasarkan keperluan, keprihatinan dan nilai setempat. Jadi ini boleh melibatkan eksperimentasi inovasi teknologi seperti apa yang Dato' Haji Nasir, Profesor Lariah mentioned just now, but also it needs social innovation as well. Yang selalunya kalau kita nak lihat kepada this kind of grassroots innovation, dia memerlukan rombakan institusi yang boleh menyokong proses governance yang sedikit berlainan daripada proses inovasi biasa atau mainstream. Ada pelbagai pendekatan kepada bagaimana inovasi akar umbi boleh dilaksanakan. It's an international movement, dan dalam pembentangan saya hari ini saya akan bentang hanya 3 contoh yang telah kami cuba di UM, terutamanya oleh pasukan kami di Water Warriors. Pertama sekali adalah pendekatan inovasi Living Lab atau makmal hidup. Di mana inovasi ini dijalankan melalui kaedah penyelidikan translasi yang action oriented untuk menambah baik kelestarian kawasan setempat. This can be your city, can be your neighborhood, can be your kampung, can be in our context our campus lah. Jadi dalam konteks UM, kami adalah sebuah universiti, jadi umumnya dan juga seperti UTM, UKM, UPM dan sebagainya, umumnya kami memainkan peranan dalam 4 aktiviti teras. Dalam usaha pembangunan mapan melalui aktiviti pendidikan, penyelidikan, operasi pembangunan kampus serta impak sumbangan universiti kepada masyarakat. Jadi Living Lab di kampus akan berorientasikan kepada peranan kami seperti mana yang disebutkan. Tapi kalau if you talk about a living lab in a city, it would be a bit different, right? Jadi secara sistematiknya kami dinilai dari segi bagaimana aktiviti-aktiviti universiti dalam dan luar kampus boleh menyumbang kepada aspirasi masyarakat di pelbagai peringkat. Jadi secara tempatannya, if we talk about our local contribution, because Living Lab ni dia tengok dari segi local contribution and then we upscale to higher contribution because we have to walk the talk first. Jadi UM berada di kawasan perbandaran Kuala Lumpur dan Petaling Jaya. We are in between these two cities. So dalam pendekatan Living Lab kami, the philosophy is we have to start in this area and in our own backyard, and how the campus operation is actually impacting the Kuala Lumpur dan juga Petaling Jaya. Jadi saya akan gunakan contoh Water Warriors, salah satu daripada Living Lab di UM yang is my team, tentang bagaimana inovasi akar umbi Living Lab ini boleh dilaksanakan. Jadi Water Warriors merupakan makmal hidup untuk pengurusan air bersepadu di UM, dan kami memfokuskan aktiviti kami mostly di lembangan Sungai Klang di mana kami berada. So UM is located within the Klang river watershed, dan juga lembangan Sungai Selangor. Kenapa Sungai Selangor? Kerana kami mendapat 100% daripada bekalan air kami daripada Sungai Selangor. Jadi Water Warriors diasaskan oleh, kan kita nak cakap berkenaan champion yang Datuk Seri sebutkan tadi. So Water Warriors diasaskan oleh aktivis pelajar dan alumni kami, Encik Afan Nasaruddin dan Encik Siti Norasiah Kadir pada 2013. They were research assistants at the time and they were really interested in this issue, dan kami sebagai ahli akademik try to empower their activism. A few of us termasuk Prof. Alin Sulaiman, myself and Dr. Aisyah daripada Faculty Science, Dr. Nobumitsu Sakai yang merupakan student postdoc pada masa itu. He's from a Japanese university dan sekarang dia berada di Cornell University. Dr. Fatih daripada Kejuruteraan dan Dr. Hazrina daripada Alam Bina. So people from different background. Dan kami juga disokong oleh staff daripada unit pembangunan UM sendiri yang prihatin dengan isu air di kampus. So 8 tahun telah berlalu dari satu gerakan akar umbi pada tahun 2013. Kami telah berkembang dari tahun ke setahun dan telah berkolaborasi dengan pelbagai pihak, dan akhirnya pada tahun ini kami telah mengasaskan University Link Social Enterprise yang dikenali sebagai Sekitar Kita, dan juga spin-off as a spin-off daripada Water Warriors, dan juga One Community Based Social Enterprise yang dikenali sebagai Inspirasi Kawah di Mukim Pasangan Kuala Selangor. Jadi setiap Living Lab ada pendekatan mereka sendiri. We have a number of Living Labs in UM and diorang ada pendekatan diorang sendiri. Di Water Warriors kami menggunakan pendekatan hardware, software, hardware.
Jadi secara konvensionalnya gerakan kelestarian kampus lebih, kalau kita tengok dari segi the global sharing of campus sustainability, lebih menjurus kepada pendekatan hardware, iaitu inovasi berasaskan sains dan teknologi, atau bahasa akademiknya technological innovation. So what Datuk Haji Nasir dan Prof Laria sebutkan tadi, banyak we talk about technological innovation, tetapi juga ia memerlukan, and also software approach lah dari segi inovasi, dari segi institusi. What are the new organizational establishment policy funding yang diperlukan, atau lebih dikenali sebagai institutional or organizational innovation. So you need these two. But for us, we add another approach, and we were influenced by our mentors from Japan. The hardware approach, iaitu inovasi terbuka yang lahir daripada motivasi dalaman berasaskan nilai setempat yang lebih mendalam. Ini kerana kami percaya bila hati dijentik, kita akan lebih kreatif untuk berinovasi dalam apa cara sekalipun. A combination of technological innovation, social innovation, seperti apa yang Datuk Sri cakap tadi, citizen innovation. They will try to create a lot of things, new things, berdasarkan kepada this motivation yang lebih mendalam, ya. So inovasi akar umbi kedua adalah apa yang kita panggil dengan citizen science atau sains rakyat, iaitu aktiviti sains yang dijalankan oleh rakyat atau komuniti setempat di bawah arahan atau kolaborasi bersama saintis. So this is another type of grassroots innovation. Sains rakyat adalah satu daripada kaedah gerakan sains terbuka, open science, yang mendemokrasikan sains supaya dapatan pendidikan dan data sains menjadi lebih terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Dan ini kami dapati semakin digalakkan dalam konteks SDG juga. Dalam konteks SDG 6, for example, yang berkait dengan pengurusan lembangan air, pihak United Nations Environment Program telah mensyorkan citizen science sebagai salah satu kaedah yang boleh digunakan untuk pemonitoran indikator 6.3.1 yang berkaitan dengan kualiti badan air misalnya. So you have this citizen generated data and this non-traditional data collection to be used together with the traditional data collection. Tetapi dalam konteks Water Warriors, kami lebih menjurus kepada pendekatan place-based citizen science atau sains rakyat berasaskan tempat. That is our innovation in terms of looking at citizen science lah in our context. Untuk membezakan pendekatan ini dengan pendekatan citizen science yang konvensional yang lebih menekan kepada crowdsourcing of data atau pengumpulan data saintifik daripada orang ramai. So that means you talk about water quality monitoring, daripada mana-mana orang tak tahu pun tempat tu, dia collect aja data. They don't have meaning to it. Jadi manakala pendekatan PBCS ni adalah lebih kepada sains rakyat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkait rapat dengan aspirasi dan nilai bersama sesuatu tempat. Contohnya bagi Water Warriors, aktiviti sains rakyat kami berasaskan rasa tanggungjawab komuniti kampus sebagai universiti tertua dalam menjaga Sungai Kelang. So we always talk to our community, you should join us because the sungai Awar Tasik ni for example is actually mengalir kepada Sungai Kelang. Jadi kalau nak di Khalifah tu, we have to start with our own lake lah and our own river within the campus. Dr. Zida ada seminit lagi ya? Okay, I'm finishing. So pihak kami juga sekarang ni sedang menambah baik satu indeks sains rakyat berasaskan kepada smart hardware ni. We call it EcoHard Index. So if you want to know more information about this, you can ask me later. And the third, I just want to flag out the third type of inovasi akar umbi that we have used is solusi DIY atau DIY solution. Jadi sekarang ni dia dah ada banyak open science movement di mana ramai saintis yang cuba berkongsi dengan warga global because they want to heighten their impact, untuk solusi DIY yang mudah dilaksanakan. Jadi contohnya adalah gerakan Precious Plastic di mana innovators from the Netherlands telah menunjukkan cara step by step untuk membina mesin upcycling plastik yang sangat mudah dan dengan menggunakan when you can use, they will give you a manual yang mudah digunakan. Mana-mana innovator yang berminat untuk menjalankan aktiviti upcycling, they can bina mesinnya sendiri. Jadi kami di Water Warriors telah terlibat dalam gerakan Precious Plastic ni, belajar daripada diorang, open science, untuk meningkatkan kesedaran pencemaran plastik di sungai. Jadi kami kumpulkan plastik di sungai dan kami upcyclekan dalam pelbagai produk untuk meningkatkan kesedaran dalam cara yang lebih kreatif dan juga ada pulangan ekonomi sikit lah. Jadi salah satu produknya adalah keychain berbentuk emblem UM ni. Masa dah tamat ya, Datuk. Okay. Sambung Sekejap je untuk memberi makna lebih mendalam lah. So I just want to show this lah.
So that is the only sharing that I have until now. Jadi kalau ada soalan lain boleh kita teruskan masa sesi Q&A. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Zida. Maaf saya Thank you. kena potong di No, situ. no problem. Satu perkongsian yang amat menarik, antara poin menarik saya secara ringkas saja saya kongsikan, grassroots innovation ataupun inovasi akar umbi ini sebenarnya adalah agak berlainan dengan inovasi biasa di mana peranan orang awam dan masyarakat itu amat penting dan ia memfokuskan kepada local contribution dan juga mendemokrasikan sains. Antara contoh menarik yang mungkin kita akan bincang selepas ini adalah Living Lab di UM, Water Warriors di UM dan spin-off yang dikenali sebagai Sekitar Kita dan Inspirasi Kawa yang menggunakan pendekatan hardware software hardware. Kita akan sambung lagi selepas ini ya. Demikianlah tadi kupasan yang pada saya amat padat dan komprehensif daripada keempat-empat panel tentang inovasi pelestarian alam sekitar. Kini kita akan terus kepada sesi kedua, pusingan kedua iaitu sesi soal jawab dan perbincangan. Saya mengalu-alukan soalan dan pendapat daripada para pendengar dan sebenarnya kita dah ada beberapa soalan di sini. Saya terus saja pergi kepada soalan yang pertama daripada Muhammad Hafizatul Akmal. Soalannya adalah, adakah penggunaan teknologi EM ataupun effective microorganism boleh digunakan dalam sungai-sungai tercemar di Malaysia untuk memulihkan semula sungai berkenaan? Boleh kita dapatkan komen daripada saya tulang. Okey, bila kita menyebut tentang inovasi, dia ada dua ya. Satu yang berbentuk saya rasa yang EM dan sebagainya ni dia berbentuk konvensional. You cemarkan sungai itu dulu, you cari cara penyelesaian. Kita nak supaya sungai itu tidak tercemar. That is what we have in mind. It is cheaper. Yang keduanya, kita tak perlu ramai sangat pemantauan dan kita tak nak waste money. The moment you pollute the river and then someone pollute the river and then you have to purify the river, so it cost money. Siapa nak bayar duit untuk kita mengatasi masalah pencemaran tersebut? Sebaik-baiknya, in our thinking, how best we can use waste materials and to have some kind of upcycling. Ya, macam mana kita nak convert, say for example, sisa kelapa sawit kepada sesuatu benda yang sangat berharga. Contohnya kita convert kepada energi ke, kepada tenaga elektrik ke, kepada bioplastik ke, nak buat jalan raya ke yang biasa yang kita sekarang ni kita dalam usaha untuk bawa kepakaran tu ke Malaysia. Kita banyak kelapa sawit sekarang, sisa kelapa sawit. Kita nak convert sisa kelapa sawit tu nak buat jalan raya, nak buat bitumen. Ya, jadi saya dalam proses terakhir lah, saya fikir untuk kita dapatkan teknologi tersebut. So that is innovation. Kalaulah kita cari cara yang tadi tu, that is conventional innovation ataupun kaedah biasa menyelesaikan masalah. Jadi saya nak lari daripada persoalan tu. Tujuan kita buat webinar hari ni ialah fikir macam mana kaedah yang paling mudah sekali supaya pencemaran tu tak berlaku in the first place. Banjir kilat tak berlaku, banjir banjir temenung tak berlaku, banjir kepala air tak berlaku. Macam mana nak fikir? That is thinking. Itu yang saya fikir kita memerlukan pandangan pelbagai pihak. Dan kalau boleh pihak tu sendiri yang membantu menyelesaikannya, dia dapat faedah. So, saya bagi tadi gambar A, B, C, D, E, F. Nombor satu, area of concern. Yang keduanya, benefit tu siapa dapat? Orang yang menyelesaikan masalah tu dapat benefit. Ya, bukannya kerajaan sahaja dapat benefit. Jadi secara tak langsung barulah, dan champion. Nombor tiga tu champion. D itu sangat pentinglah, duit. Jangan tunggu nak dapat kebenaran JPS, nak dapat kebenaran Nahrim, nak dapat kebenaran. Banyak orang dia dapat sesuatu, dia nampak kebenaran. Oh, saya tak dapat kebenaran Mosti lagi, tak dapat kebenaran. Buat ajalah. Kalaulah Google dulu nak dapat kebenaran semua orang, tak jadi Google tu. Orang lain dah ambil dah idea tu. Ataupun it's too late already. Jadi apa yang kita nak masyarakat kita, ada masalah, selesaikan masalah. It is a survival mode that we plan to do. Rather than kita bising-bising, ini masalah saya, tolong selesaikan masalah saya. Why not we think together? Ini sumbangan kita. Dunia ni kita makmurkan sebagai khalifah Allah. Kalau kita bantu menyelesaikan masalah ini, itulah sumbangan kita. Sumbangan kita bukan hanya kita semayang tonggak-tonggak itu. Sumbangan kita ialah kita pastikan alam ini tidak tercemar, supaya alam ini bersih, supaya alam ini dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Dan that is amal soleh yang besar yang kita nak. Sebab itulah saya bila melihat persoalan inovasi ini, saya akhirnya, saya bukan tidak suka inovasi,
Saya dulu jadi pengurusi inovasi tau kat Malaysia ni. Ya, untuk maklumat lah siapa yang tak ingat. Semasa saya jadi KSU di Kementerian Pendidikan Tinggi dulu, dari banyak jawatankuasa inovasi saya, I was chairing that technical innovation for the country. Tapi saya dapati perkara yang sering berlaku ialah kita tak menyelesaikan masalah kita. Kita menyelesaikan masalah yang mungkin berlaku akan datang. Masalah simple. Banjir termenung, macam mana nak selesai, Dato' Nasir? Masalah kepala air, macam mana nak selesai? Masalah kita tak cukup air. Yang paling mudah sekali kita cari mana sungai, kita empang sungai itu. Tapi impaknya besar. Harganya 3 bilion, 4 bilion nak sampai ke keputusan itu. Orang seperti Zida, orang seperti ramai-ramai lain akan protes lah. Kita tak setuju penenggelaman 38,000 hektar kawasan dan sebagainya. Akhirnya drag 5 tahun, 6 tahun. Tapi kalau kita boleh buat taps, kawasan-kawasan yang tak digunakan, tak ada masalah dari segi takungan keselamatan hidrolik. Ini benda-benda yang kita masukkan kemudian. Dan kita alhamdulillah selain pada sabur, taps, trail, apa lagi yang kita nak selesaikan masalah kepala air, kita nak selesaikan masalah melalui penggunaan denai. Ini semua cheap, very easy. Semua orang boleh terlibat buat. Ya, bukannya perlukan inovasi yang besar-besar. Nak buat denai sungai tu ikut saya petang ni. Saya ambil cangkul dengan Dato' Nasir, kita tengok Dato' Nasir, kita dapat 50 meter petang ni. Dr. Zida, kalau nak ikut pagi besok dia datang. Pergi ke kampung Datuk Lariah, Latin Lariah. We will get few meters. Do it. Itu yang saya kata tadi, do it. Kalau lah kita, inovasi apa nak buat apa semua. Saya tak tahu lah sama ada orang di sini yang ada kat sini ada pattern ataupun tidak. Saya ada 24 pattern dan eyepiece. Yang terakhir yang dapat minggu ni dapat satu lagi. Itu pun student saya, Dr. Aznah. PhD thesis dia tahun bila saya pun lupa, baru dapat pattern international. So what I'm saying, getting a pattern is good and fun for academics and organization. But for the society apa yang dia dapat? Ya. Dan inovasi kita bukan ditandai oleh pattern, ditandai oleh manfaat kepada masyarakat. Itu saya balik pada itulah jawapannya tadi pasal saya tak kata EM tak baik, saya kata that is conventional thinking of solving issue. Ada panel lain nak menambah kepada soalan tadi? Soalannya berkaitan dengan effective microorganism, EM. Boleh saya tambah sikit? Boleh, Datuk. Terima kasih. EM ni tak silap saya MSAN, Mari Sumber Air Negara yang antara yang tak awal dulu dah diluluskan, kajian memang setuju pakai. Kita dah try banyak kali di JPS dulu. Daripada pendapat saya lihat dia tak berapa sustainable kerana dia bersifat lebih localized. Bakteria yang wujud daripada EM ni, dia tak bukannya natural bakteria daripada sungai ataupun badan air kita. Dia tak tahan lama. Itu komen saya. Itu sebab JPS lepas tu dia akan shift masa ROL, kita cuba cari bakteria yang asalnya datang daripada sungai kita. Kita bukan nak cari mikroorganism yang lain daripada apa yang ada dalam bumi di negara kita. Itu maksud saya. Itu sebab kita beralih daripada bukan EM kepada perkara-perkara baru. Yang bukannya kita tak pernah cuba dahulu. Lama dah. Terima kasih. Okey, terima kasih. Sebenarnya kita ada banyak soalan ni. Saya terus saja pergi ke soalan yang seterusnya. Soalan ni saya rasa amat penting. Soalan daripada bernama kepada Datuk Sri Zaini dan juga Datuk Nasir. Bernama Ya, bernama. Oh, bernama ni kena betul-betul Datuk Nasir. Nanti we will be quoted. Okay. Okey, soalan sila. dari bernama Datuk Sri ada menyebut mengenai taburan hujan adalah hujan tempat biasa tetapi berlaku sekali lagi banjir di kawasan berdekatan Titi Hayun, Gunung Jerai kemarin. Boleh Datuk Sri ulas secara ringkas fenomena ini dan apakah inovasi yang diperkenalkan kementerian? Datuk Nasir tunjuk gambar sabur tadi, Datuk Nasir. Tunjuk gambar sabur yang Datuk Nasir punya slide tadi. Okey. Siti boleh tunjuk sabur dam. Terima kasih. Okey. Sabur dam. Okey, pada 18 hari bulan Ogos yang lalu, taburan hujan 178 mm dalam masa 6 jam. Itu yang menyebabkan isu yang hari itulah. Isu kepala air dan sebagainya. 2 hari lepas, hujannya 56 mm. Datuk Nasir cek balik berapa mm? Okey, saya cek je. Dalam masa 5 jam. Jadi lebih kurang 10 ataupun 11 mm sejam lah, which is
hujan lebat biasa lah di Malaysia, taklah terlampau lebat. Jadi cara nak menyelesaikan masalah tu, kenapa berlaku banjir ketika tu? Dalam keadaan biasa tak berlaku banjir disebabkan oleh takungan yang sedia ada. Takungan air ataupun struktur-struktur yang ada secara natural ataupun secara tak natural. Di Tupah tu ada takungan air juga, ada weir kita panggil. Weir tu ialah penyekat air lah ya, ataupun empangan kecil. Banyak weir di situ. Telah rosak. Dan sebahagian daripada batu-batu yang secara tabi'i ada di mana-mana, di atas bukit dan sebagainya telah runtuh, telah jatuh. So sebabnya selepas daripada peristiwa 18 Ogos dulu, kita dapati banyak batu bertaburan. Dan saya dimaklumkan oleh Jabatan Geologi dan Minerals, ada 8 air terjun baru yang muncul disebabkan oleh fenomena tersebut. Jadi air akan sentiasa mencurah lah. Tak ada lagi takungan air dalam, bukan tak ada, maknanya takungan air semakin sedikit secara tabi'i dalam bukit tersebut. Ya, apa saja air yang ada terus masuk ke sungai. Sebab itulah sungai nampak aras yang tinggi, deras dan sebagainya. Cara nak menyelesaikan masalah tu, kita nak buat empangan sabun ni. Yang diluluskan oleh Yang Maha Berhormat dalam lawatan beliau pada berapa hari bulan itu saya lupa. Pada hari Ahad pada hari Ahad, kita berlaku tu hari Rabu ke Khamis. Hari Ahad tu Yang Maha Berhormat Perdana Menteri datang dan beliau telah meluluskan 50 juta. Daripada 50 juta tu, sebahagian daripadanya adalah untuk buat sabun ni. Sabun dam ni. Sabun dam ni pernah dibuat di beberapa tempat di Malaysia. Kita juga nak buat di kawasan di bawah Gunung Kinabalu, ada di Ranau, di Kundasang dan sebagainya lah. Tapi ialah memerlukan kajian lanjut dan yang kita pasti insya-Allah di Jerai ni kita akan buat sekurang-kurangnya 3 dulu. Detailnya Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran dan tim telah berada di tapak semalam untuk kali kedua untuk buat detail study. Biasanya kita akan buat geological study lah macam-macam barulah kita boleh buat ni, tapi disebabkan oleh kita perlu segerakan supaya banjir tidak berleluasa berlaku walaupun hujan taburannya tidak terlampau tinggi, kita perlu buat. Dan inilah yang akan berlaku nanti. Ya, sampah-sampah tu akan tersangkut dan sekurang-kurangnya air itu tak laju. Air itu akan melalui batas-batas ataupun melalui empangan sabun. Dan di Jepun ada lebih 50,000 yang sebagaimana yang disebutkan oleh Datuk Nasir. Saya bekerjasama dengan rakan-rakan saya di pelbagai universiti Jepun, khususnya Tsukuba. Kami melawat kawasan ini pada tahun 2017-2016 dulu. Dan kita rasa ini pendekatan yang baiklah untuk kita menyelesaikan masalah banjir kilat ataupun banjir disebabkan oleh monsun biasa di Malaysia yang sepatutnya tak banjir lah. Datuk Nasir kena tambah sikit. Betul lah tadi 55 mm. 55 mm dalam masa 6 jam Ya betul. Maknanya 11 mm, 11 mm per hour, which is normal rain. Tak ada apa-apa. Kalau kat Bangi tak ada apa-apa lah. Tapi kenapa di situ airnya tiba-tiba jadi macam air berkeladak yang banyak dan ada yang mengatakan bahawa ini second wave. Padahal bukan second wave tu, itu biasa, hujan biasa. Ya. Dan kita kena buat sabun ni lah. Empangan sabun ni harganya kita tak tahu lagi lah secara spesifik, bergantung pada saiz. Okey. Apa lagi nak tambah Datuk Nasir? Ini kita ni boleh bernama ni untuk membina sabun dam atau empangan sabun ni, saya pada pendapat saya ada lokasi dia amat penting macam Datuk Seri sebut tadi, geologi tu. Geologi kita akan naik ke atas tu nanti akan buat resistivity study. Jadi kita dapat determine dia punya rock profile di bawah, kita boleh membina sabun di tempat yang sesuai. Di Ranau je Datuk Seri sebut tu tak berani nak proceed masa tu sebab ada hubungan dengan earthquake. Sebab kebanyakan kita punya polisi dan cara kita mengira dalam kejuruteraan di Malaysia ni, isu berkaitan dengan earthquake ataupun gempa bumi ni masih tak ada dalam kita punya technical guide. Itu sebab kita banyak hole lagi yang kita nak buat study dulu. Contoh di Ranau. Dan satu lagi adalah faktor untuk menyelenggara. Contoh-contohnya kalau letak di puncak, bukan puncak, di lereng gunung bukit, bagaimana kita nak menyelenggara, nak mengeluarkan kayu-kayu dan batu-batu berkenaan. Di Jepun biasanya
yang diselenggara adalah batu dan kayu saja dikeluarkan. Untuk yang tersekat di sabur jadi tutup maknanya dasar tu, yang tu dia biasanya tidak dikorek. Jadi bed stabilizer. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih Datuk Nasir. Kita masih lagi dengan soalan dari bernama. Ini soalan terakhir dari bernama. Saya tujukan soalan ini kepada semua panel. Kalau dia kod pun mungkin dia akan kod dari kementerian sajalah. Okey, soalannya adalah bolehkah dinyatakan apakah peranan dan keterlibatan yang boleh dilakukan oleh masyarakat sekeliling di Yan khususnya, kerana mungkin sesetengah daripada mereka berasa sudah tidak selamat untuk tinggal di sana apabila kejadian kepala air ini mungkin akan berlaku lagi pada kali kedua. Okay. This is very sensitive. Biasa jawablah senang. Sebab yang lain tu tak pergi melawat lagi. Saya pergi melawat 2 kali, jadi saya fikir ada 2 perkara penting. Nombor 1 ialah pastikan longkang kecil dan longkang besar berhampiran dengan rumah kita tu clear. Ya. Masa lawatan saya dulu, saya dapati sampah-sampah diletak di tepi longkang. Kemudian tu ada juga peti sejuk lama diletak di tepi tu, dan bila air hujan dia masuk dan tutup longkang tu. Jadi longkang tu melewatkan aliran air. Jadi itu nombor 1. Pastikan longkang kita. Kadang-kadang longkang di rumah kita tu tersumbat. Dan kita ambil tanggungjawab lah. Itu yang sebabnya saya baru-baru ni saya wawarkan, ada seorang ustaz daripada Kedah ke daripada mana saya lupa. Dia cerita 7 amal jariah yang itu. Nombor 1 pada ni dia suruh longkang kita tu bersihkan. Jadi itu amal jariah yang besar. Boleh jabatan-jabatan tertentu datang baiki, tapi mereka ada jadual mereka. Bukannya setiap hari bersih longkang ni. Ya, bersih longkang ni bisa, saya Datuk Nasir ingat lagi ke JPS tahun sekali ke setahun 2 kali. Kalau ikut kawasan pertanian biasanya kalau Selangor 4 kali setahun cuci. 4 kali setahun. JKK buat. JKK apa? Jawatan Kuasa Kemajuan Kampung. Kemajuan kampung. Tapi di pendanaan kerajaan kita 4 kali setahun juga. Dia konsep gotong royong untuk sendiri. Very cheap. 1 meter square 60 sen. Ya. Dan jadi kita hidupkanlah balik. Royong, ya, sebab pendanaan kerajaan ni tak boleh jaga semua longkang, sebab isu sumber air ni adalah ini kalau kita tengok Perlembagaan Persekutuan ialah kerajaan negeri. Jadi saya tak nak lepas benda ni kepada kerajaan negeri sebagai KSU. Mana yang kita boleh buat, kita bantu. Ya, dan kita ambil kerjasama semua pihak lah untuk mainkan peranan. Yang kedua, ini sangat penting. Yang kedua, kalaulah banjir yang pertama dulu, air dah ada kat situ, maknanya potensial untuk air itu sampai kat situ masih ada tinggi. Ya, dalam keadaan tersebut. Kenapa banjir kepala air itu berlaku? Disebabkan oleh terbina empangan-empangan kecil ketika hujan turun. Ya, air tinggi, pokok jatuh, pokok itu menyebabkan empangan baru. Sementara 3-4 jam kemudian pokok tersebut hilir, jadi air tersebut mengalir. Dan ada 2 jambatan yang kita akan ganti. Jambatan ini juga menjadi empangan sebabkan oleh pokok sangkut kat jambatan tu, pokok tu stuck kat situ. Ya, dan itulah kawasan-kawasan perumahan yang kita melawat di mana penduduk tenggelam rumah mereka dalam tempoh setengah jam, 1 jam, itulah kawasannya. Dan insya-Allah kita akan ganti. Dan proses penggantian tu mengambil masa lah. Sebab kita kena design proper, kita nak design 2 meter lebih tinggi daripada jambatan sekarang ni. Jadi ada isu pengambilan tanah di ujung sana tu. Dan kita kena selesaikan isu itu di peringkat kerajaan negeri juga, insya-Allah. Jadi yang saya sebutkan tadi, longkang rumah kita, pastikan longkang tersebut tidak tersumbat. Kalau ada selut, minta kerjasama supaya selut tersebut dikeluarkan di longkang tersebut. Ya. Yang keduanya ialah kalaulah di mana rumah kita pernah masuk, mana rumah kita ada risiko untuk masuk balik. Jadi buatlah sesuatu supaya perkara tersebut tidak berlaku, dan kita doakan tak berlakulah. Tapi disebabkan oleh empangan-empangan tabii yang secara semula jadi ada tu dah pecah disebabkan oleh batu-batu jatuh, jadi maknanya risiko tu tetap tinggilah. Dan kita akan cepatkan pembinaan sabur tersebut. Paling cepat sabur ni boleh siap 3 bulan lah Tuan Nasir. Kalau kita boleh mula bulan 9, pertengahan bulan 9 atau akhir bulan 9. Jadi bulan 12 baru siap.
Okay, terima kasih Datuk Seri. Saya beri peluang pada Dr. Zida dan juga Datin Laria untuk memberikan komen sedikit tentang peranan masyarakat dalam sama-sama mengatasi isu ataupun masalah banjir seperti yang berlaku di Kedah. Silakan. Datin Laria dan Dr. Zida. Okey, terima kasih Dr. Zrina. Macam Datuk cakap tadi lah, nak tahu apa dia punya source of the problem memang tak pergi lagi. Tapi maknanya apa-apa pun dia berbalik kepada sikap lah saya rasa. Kan, maknanya simple je, surrounding us. Kalau semua orang, itulah kalau pergi ke Denai tu mungkin dia akan merasakan dia nak contribute lah kan. Maknanya bila tengok longkang kat rumah tu dengan sendiri, tak payahlah ada orang yang betulkan, pergi sendiri je lah betulkan. Boleh tahu kan, sebab kita sentiasa nak pastikan keadaan rumah yang bersih dan struktur yang ada. Tak tunggulah orang kata majlis daerah ataupun majlis pembenaran nak pergi betulkan dan sebagainya. So kalau mulakan dengan sendirilah. It's about change dan eco shift. Eco shift bila tu cakap tu apply dalam kehidupan. Change, ambil tindakan dan buat je. Jangan banyak songel lagi dah. Terima kasih Datin. Seterusnya Dr. Zida. Okay, saya pun setujulah sangat dengan Prof. Laria ya tentang, I think it's really about our own responsibility, tapi juga mungkin sebab kita ni dah tak fikir sangat besar badan air kita ni sebenarnya. So for example I don't know about dekat Kedah lah, tapi dekat KL ni banyak daripada kita punya air, kita punya sungai tu dah di-channelize tau. So people think that is longkang. Jadi bila dia fikir longkang tu, dia ingatkan dia boleh buang sampah dengan sewenang-wenangnya, and they don't actually have that sense of, love for the water bodies anymore. Jadi saya rasa in addition to, of course kita kena buat gotong royong and all that, tapi kita kena, that unsur nilai tu juga perlu ada lah. Dari segi menyayangi semula, this near water concept of trying to see yang badan air kita penting, dan kalau longkang betul-betul air longkang tu akan pergi ke sungai dan sampah-sampah yang kita buang tu akan akhirnya pergi ke sungai, dan also in this case akan menyebabkan banjir juga. Jadi kesedaran tu mesti ada, and I think pendidikan dari generasi awal juga amat penting lah. Itu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Zida. Memandangkan sekarang dah 12:27, rasanya kita dah boleh tutup sesi soal jawab tadi. Kita telah menjawab beberapa soalan, cuma ada 5 soalan yang kita tak sempat jawab kerana kita bagi laluan kepada soalan dari bernama. Untuk itu kita akan pergi kepada pusingan yang terakhir, sesi penutup. Saya beri peluang kepada semua panel 1 hingga 2 minit untuk kongsikan key takeaways inovasi pelestarian alam sekitar kepada para pendengar. Kita mulakan dengan Datuk Sri Zaini Ujang. Bagi dia orang dulu lah, saya tutup kemudian. Okay. Dr. Zaini kita bagi last, kita mulakan dengan Datuk Nasir. Okey, terima kasih. Sebenarnya saya nak share slide yang terakhir saya tu, ada tak? Ada, kejap ya. Urusnya tolong share slide. Kaedah pada negara. Last sekali. Okey, dengan 100 juta kita jangkakan sehingga 2040, dan kita boleh menjimatkan sebanyak lebih kurang 11.2 bilion dari sudut bencana dan juga kerosakan dan pencemaran berkaitan dengan air. Contohnya masalah odor kita ada sekarang, air pun disruption, dapat 3-4 hari tak dapat air atau seminggu. Dari situlah kita jangkakan kita dapat menjimatkan. Yang ketiganya, ekonomi yang betul generate lebih kurang 6.4 bilion. Dan dia berkaitan dengan eco-health, tourism dan sebagainya, kaitan dengan industri sektor air. Dan air sekali, sekarang ni kita ada lebih kurang 2 juta pekerja yang terlibat dalam sektor air, dan 2040 jangka lebih kurang 1/3 kita dapat create new jobs daripada peringkat profesional hingga ke kumpulan sokongan. Jadi kita harap National Water Innovation Roadmap atau inovasi ataupun naratif inovasi air kebangsaan 2040 ni dapat diguna pakai, dan doakan semoga sukses kita punya plan ni. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Datuk Nasir. Seterusnya dijemput Datin Laria. Okay, boleh tunjukkan slide yang last kali tak? Yang on the Denai.
Kampung Datuk Okar Baginda tu. Maybe something that I would like to highlight that as well. Sekejap je. Dah. Sekejap ya, tolong kurus dia. Atau mungkin Datin boleh, okey dah. Bukan ni. Okay, lagi. Okay, before that. Yang ni. So maknanya paling penting sekali yang saya nak highlight when we do the innovation, it can be in the form of very technical, tapi yang paling penting akhirnya adalah back to the people lah. So maknanya society punya involvement in any of the solution ni kena, solution macam-macam boleh ada solution. Tapi yang paling can be creative, different level whatnot. Tapi yang paling penting akhirnya lah back to the committee tu sendiri. Sebab tu bila kita buat research kita ataupun innovation, kita nak committee akan dapat dia punya manfaatnya. So with that, kita juga melalui program CSR kita ni lah, dan kita menyokong lah pihak kementerian melalui program DSK ni. Sebenarnya mula-mula tu rasa macam boleh ke kan? Tapi memang saya bersyukur sangat, terima kasih pada semua penduduk di Kampung Baginda, sebenarnya Surau Ridwan dan juga Ketua Kampung dan semua, and of course support by Datuk Sri lagi pagi-pagi dah sampai dah sebenarnya. Kata 7.30 kan, kita tak sampai, dia dah sampai dah dengan jalan kaki lagi daripada rumah dia. But the thing is that we need to have champion, and kita kena motivate each other, dan kita memang kena continue to do this thing lah saya rasa. Saya do imagine kalau sekarang ni kita tengah thank you to JPS because kita dah ada kita punya trail and whatnot, and then now kita tengah sibuk nak menanam pokok, and then kita buat crowdfunding, and alhamdulillah memang sangat very supportive lah, and the community and the committee as well. So we hope that Allah pemudahkan lah, dan kita imagine nanti sepanjang kita punya boundary itu nanti daripada highway pun boleh nampak pokok sakura lah besok insya-Allah. Dan at the same time kat dalam kita ada juga, dan just nak share juga all diorang ni semua memang ramai pensioner dan juga professional. So masing-masing contribute, ada yang nak design jabatan, ada yang juga come up with the master plan. So these are the thing yang kita kena continue pada masa saya involvekan the committee, dan kita involvekan the university and whatnot, dan penduduk-penduduk di sekitar. So these are the thing that dalam program kita. Seterusnya kalau cerita kan tak ni kan. So these are the thing that we actually doing it, and ada yang tak siap lagi but dalam proses, but now tengah sibuk menanam pokok. Okay, so the next one ramai kreatif. So dekat sini kita nak tunjukkan sebenarnya next kita juga melibatkan kalau kita tengok sini ada different kawasan lah yang sebenarnya ada upstream to the downstream. Dekat sini adalah dia punya pond tu yang akhir pergi Taman Tasik kan. So kita bagi pada zon-zon, di sini kita melibatkan industri, di NGO, the university dan juga penduduk setempat lah. So the next one ialah untuk kita buat pollution mapping, so kita nak tahu what is the source of the pollution. Lepas tu come up with solution. Pada masa yang sama kita mengindahkan. So dia in tandem lah, yang mana boleh jalan-jalan dia. Datuk kata tak payah tunggu-tunggu, main semua pak cadangkan pak, datang pak, terus macam tu je. Kena very fast lah kan. Then the last one I think the last slide, so this is so kita nampak lah yang ni the master plan, then the pokok and everything. So basically we need to have champion lah saya nampak, and bila kita boleh create that culture dan bawa sekali anak-anak lah, boleh macam kena paksa juga diorang, tapi bila dia ada involve, dan akhirnya saya rasa nanti insyaAllah denda yang kita impikan ni akan menjadi satu kenyataan. So last kali my word ialah pelaksanaan program denda sesuai kebangsaan merupakan penghubung atau pelengkap kepada pembangunan yang lestari yang berkaitan dengan struktur sumber air, dan dirancangkan dengan pelibatan komiti supaya kita dapat menzahirkan kelestarian alam sekitar ke arah planetary health. So ini contoh lah pokok-pokok yang ni reimagining ni lah. Okay. So this are all kita tengah tanam. Okay, thank you very much. Terima kasih Dr. Laria. Seterusnya dijemput Dr. Zida. Okay, saya pun tak tunjuk slide juga. Alamak. Semua cikgu tunjuk slide. Cikgu lah, kan senang sikit. Okay, kejap. Okay, just one slide. So jadi
harapan saya lah, saya bercakap tentang inovasi akaumbi kan. Jadi saya rasa ada banyak peluang sebenarnya untuk kita how do you call it, support usaha kerajaan dalam melihat kepada kelestarian alam sekitar untuk not only for our not only for the national level but also for the local and planetary health. But kalau kita cakap tentang SDGs and all that, we are not only talking about national, but we're also talking about local, and also how do we connect this to planetary health. Jadi untuk inovasi akaumbi ni kita boleh start dengan diri kita sendiri dekat rumah. Tetapi juga kita ada banyak komuniti-komuniti di luar sana, macam tadi kan Datin Dariah mengatakan tentang komuniti Datuk Abu Bakar Baginda, bagaimana kita banyak universiti di Malaysia ni yang boleh sort of replicate apa yang UNITEN buat bersama komuniti berdekatan dengan mereka. So if you just imagine this institusi, this educational institution dengan segala ilmu yang ada, bekerjasama dengan pelbagai komuniti di luar, mungkin kita boleh mencari penyelesaian lebih lokal dan bersama-sama kita boleh kongsi perkongsian tersebut. Dan juga for example for us, we di UM kami teringin jugalah untuk melihat bagaimana kami boleh menyumbang kepada kelestarian Kuala Lumpur dan juga Petaling Jaya misalnya. Dan juga saya nak berbalik kepada this diagram daripada Datuk Sri Zaini tadi. So I think apa yang dikatakan oleh Datuk Nasir tadi banyak tentang this hala tuju inovasi air kebangsaan. There's a lot of investment on this in terms of what we will do in 2040. Then there will be a lot of frameworks, new policy and all that. Tapi kita memerlukan, tapi dia tak boleh berjalan sendiri saja. Ia memerlukan lebih banyak citizen innovation, and I think Malaysians are quite creative. We can create our own unique way of innovating, from the bottom up, and then to complement that with the top-down efforts yang saya nampak KASA sangat menekankan pada masa ini. So that is my hope lah, that we will have more creative citizen innovation by different actors in Malaysia, and we hope to achieve a more sustainable Malaysia towards 2030. Thank you. Terima kasih Dr. Zida, dan seterusnya Datuk Sri Zaini Ujang. Ya, terima kasih. Kita mengadakan program hampir setiap minggu disebabkan oleh keperluan untuk memastikan yang setiap pihak maklum tentang perkembangan yang berlaku di kementerian dan perkara yang kita fikirkan. Contohnya apabila kita bincang minggu ni tentang macam mana nak mengatasi masalah banjir kilat yang Datuk Nasir. Jadi kita terfikir bahawa caranya mungkin buat kita buat nozzle untuk convert daripada fluid kepada uap air daripada banjir termenung ni. Jadi ini mungkin satu perkara yang tak pernah orang buat, tapi that is innovation, dan kita boleh, itu besar, lebih besar maknanya kepada masyarakat. Jadi saya harap universiti, badan penyelidikan fikir pemikiran macam tu. Saya tak nak jadi macam ni Datuk Nasir. Yang bekerja itu ialah JPS ataupun Jabatan Alam Sekitar ke siapa-siapalah yang bekerja. Yang lain tu ramai tengok. Ya, dia ada engineer ni, ada KSU lah tu duduk. Itu seorang, ramai sangat tu yang tukang komen tu terlampau ramai. Yang Mandu ramai. Biarlah yang tukang duduk tu KSU, yang lain tu buat kerja, boleh? Jadi itu mesej saya lah. Kalaulah setiap orang turun ke bawah tu, fikir macam mana nak selesaikan masalah tu, bila you dah kotor tangan, you fikir tau macam mana cara yang paling mudah untuk mengatasi masalah. Sebab tu setiap kali saya buat trail sungai ataupun denai sungai, saya dapat banyak Allah permudahkan kita pelbagai. Ar-Rumi ada cakap, Jalaluddin Ar-Rumi, dia kata, if you start to do it, there will be an opening. Ya, kita start buat, insya-Allah Allah akan tunjukkan ke depan lagi. Masalahnya kalau kita duduk di tepi ke atas ni, memang tak nampak. Yang nampak tu seorang aja, iaitu worker tu nampak. Ya, jadi dia diarahkan oleh orang lain, jadi dia tak ada inovasi lah. Kita nak semua orang berinovasi. Turun ke sana, dia tahu macam mana susahnya nak buat kerja tu. Ya, itu sajalah mesej saya. Terima kasih kepada semua ahli panel, keempat ahli panel. Jika saya boleh simpulkan di sini, inovasi-inovasi yang
tidak semestinya memakan belanja yang besar, tidak semestinya diteraju oleh kerajaan atau syarikat-syarikat besar, dan penyelesaian kreatif luar kotak sebenarnya merupakan kunci utama pelestarian alam sekitar. Kupasan yang pada saya amat padat dari keempat-empat panel sehingga kita tak cukup masa lah tadi, saya rasa jelas menunjukkan bahawa setiap individu sebenarnya mempunyai sumbangan ataupun peranan masing-masing sebagai ejen pelestarian alam. Dan bercakap mengenai bagaimana kita boleh menyumbang ke arah pelestarian alam sekitar, key takeaways paling penting saya rasa pada sesi webinar kita pada pagi ini adalah dalam kita berinovasi, konsep A, B, C, D, F itu amat penting. A, area of concern, B, beneficiary, C, champion, D, do, E, empower, dan F, feedback. If we start, there will be the opening. The opening will be coming. Okay, so sekali lagi terima kasih kepada semua ahli panel di atas sesi perkongsian dan terima kasih tidak terhingga kepada semua para pendengar yang setia hingga ke hujung sesi kita pada ini. Akhir kata, alam sekitar tanggungjawab bersama, sama-samalah kita terus berinovasi ke arah alam sekitar yang lebih lestari. Sehingga bertemu lagi di lain kesempatan. Sekian, terima kasih.